Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana anda masih lagi sudi menonton channel Aib Ipan. Pada video kali ini, aku akan ceritakan tentang salah satu tempat yang paling seram di Malaysia. National Geographic juga telah menyatakan bahawa tempat ini merupakan salah satu daripada 10 tempat bersejarah yang paling seram di Asia, iaitu Muzium Perang Pulau Pinang. Baiklah, sebelum aku pergi dengan lebih lanjut tentang apa perkara seram dan misteri yang berlaku di Muzium Pulau Pinang ini, aku akan cerita sedikit tentang sejarah sebenar Muzium Perang Pulau Pinang. Okey, jom. Muzium Perang Pulau Pinang ini merupakan tapak asal kubu dan tua tentera British pada Perang Dunia yang Kedua, iaitu pada tahun 1930-an. British memilih tapak ini kerana lokasinya yang cukup strategik dan bebas pada ancaman musuh, iaitu di puncak Bukit Batu Maung, Pulau Pinang dengan ketinggian 75 meter daripada paras laut. Tempat ini juga memainkan peranan penting sebagai pusat operasi tentera British semasa Jepun menyerang Tanah Melayu. Kubur rahsia tersebut turut menempatkan tapak meriam anti pesawat dan juga bahagian terowong bawah tanah yang mampu menampung sehingga 1,500 anggota tentera pada masa itu. Difahamkan juga, buruh-buruh yang bekerja untuk menyiapkan kubu dan juga kem tentera British pada ketika itu adalah mereka daripada kalangan banduan-banduan hukuman mati daripada penjara koloni Empire British. Pembinaan itu juga mengambil masa selama 7 tahun untuk menyiapkan kubu yang seluas kira-kira 8 hektar kawasan, termasuk pembinaan terowong bawah tanah, pusat perisikan, pusat logistik, dapur, penjara, stor peluru, ruang meriam, saluran angin dan macam-macam lagi. Pada Perang Dunia yang Kedua, iaitu pada tahun 1942, akhirnya pihak tentera Jepun berjaya menakluki kawasan tersebut diketuai oleh Jeneral Tomoyuki Yamashita. Pertempuran sengit itu membabitkan lebih daripada 1,500 anggota tentera British disertai dengan askar, Punjabi, Gurkha dan juga Melayu yang tinggal di kawasan sekitar. Sebelum pihak tentera British meninggalkan kawasan yang telah ditakluki oleh tentera Jepun itu, pihak British mengambil keputusan untuk mengebom beberapa kawasan kubu tersebut dengan harapan fasiliti yang ada di situ tidak dapat digunakan oleh pihak tentera Jepun yang telah menaklukinya. Pihak tentera Jepun kemudian menjadikan kawasan itu sebagai pusat tahanan dan juga penyiksaan untuk tawanan mereka. Mereka dapat menggunakan kawasan itu selama lebih daripada 2 tahun, seterusnya menyerah kalah kepada tentera Berikat pada tahun 1945, sekaligus menamatkan perang, dan tempat itu telah dibiarkan. Selepas 60 tahun terbiar, tempat itu dibuka semula untuk pengunjung dan juga pelancong daripada seluruh dunia sebagai Muzium Perang Pulau Pinang. Baiklah, itu dia sedikit sebanyak tentang sejarah asal Muzium Perang di Pulau Pinang. Baiklah, mengapa tempat itu menjadi seram dan juga misteri? Seperti yang saya telah katakan tadi, pihak Jepun telah menjadikan tempat itu sebagai tempat penyiksaan kepada para tawanan yang telah ditawan oleh tentera Jepun. Mungkin itu menjadi faktor utama kenapa tempat itu, jika kita mengunjung pada hari ini, akan merasa seram dan juga misteri. Tempat itu juga telah dijadikan sebagai tempat hukuman bunuh, iaitu hukuman gantung sampai mati dan juga hukuman pancung kepala. Seperti kita sedia maklum, tempat-tempat sebegini pasti akan ada entiti-entiti yang masih lagi muncul setelah ditinggal begitu lama. Mungkin ada entiti seperti roh yang berkeliaran kerana masih lagi tidak dapat terima apa yang berlaku pada dirinya, juga telah menjadikan kawasan itu sebagai tempat siksaan para tawanan sebelum mereka mati. Makna mereka akan menyiksa para tawanan mereka sehingga mati. Itu juga boleh menjadikan sebagai faktor mengapa tempat itu menjadi seram, kerana mungkin roh mereka yang mati diseksa itu akan berkeliaran kerana masih lagi terganggu dapat menerima apa yang berlaku pada diri mereka. Pihak tentera Jepun juga telah menjadikan tempat itu sebagai mereka melepaskan nafsu mereka. Jika ada para tawanan daripada kalangan wanita, mereka akan menjadikan wanita itu sebagai hamba seks dan juga menyiksa mereka sehingga mereka mati.
Mungkin itu faktor mengapa tempat itu menjadi sungguh seram dan misteri sehingga ke hari ini. Kisah misteri pelbagai versi seringkali meniti di bibir pengunjung sebenarnya bukan ilusi. Sebaliknya, kebenaran yang menjadikan satu-satunya muzium perang yang terbesar di Asia Tenggara itu sebagai salah satu tarikan destinasi pelancongan di Malaysia, terutama sekali mereka daripada kalangan peminat-peminat aktiviti paranormal dan juga pengkaji sejarah. Kerana tempat ini mempamerkan artifak-artifak sejarah yang sebenar pada zaman Perang Dunia Kedua, pihak muzium hanya memeliharanya agar kekal terjaga supaya dapat dilihat dan dapat dirasai oleh pengunjung yang berkunjung di Muzium Perang Pulau Pinang. Bukan saja artifak yang berbentuk fizikal saja dikekalkan keasliannya, tapi juga artifak yang tiada di pandangan mata kasar juga dikekalkan keasliannya. Jadi pengunjung boleh merasai sendiri pengalaman yang cukup seram di sini. Berdasarkan ulasan daripada pengarah Muzium Perang Pulau Pinang, iaitu Encik Johari Syafiee, mengakui kubu pertahanan yang sudah berusia lebih 85 tahun itu menyimpan 1001 rahsia misteri sehingga kini. Katanya lagi, kalau nak diikutkan, memang banyak cerita seram yang dialami pengunjung yang melawat ke muzium ini. Saya sendiri seringkali berhadapan dengan situasi pelik tapi benar. Pendengar silulan tanpa kelibat, ternampak imej lembaga bergambar dan suara-suara halus sudah kerap kali didengari dan dilihat oleh 30 kaki tangan yang bertugas di muzium ini. Lama-lama kelamaan, kami semua sudah dali dengan situasi ini dan masing-masing meneruskan kerja seperti tiada apa-apa yang berlaku. Katanya ketika ditemu ramah, Encik Johari Syafiee juga pernah menceritakan seawal pembukaan Muzium Perang, beliau dan kaki tangannya terjumpa lebih 5,000 pucuk senapang yang digunakan oleh tentera Jepun setelah memasuki Tanah Melayu. Turut dijumpai juga senjata-senjata tajam, kelosong peluru, tulang-tulang manusia dan juga kubu yang telah ditimbus oleh tanah. Mungkin dengan penjumpaan tulang-tulang manusia ini boleh menyebabkan tempat ini menjadi misteri dan sentiasa ada yang mengganggu para pengunjung. Berdasarkan kisah daripada seorang penulis blog yang pernah berkunjung ke Muzium Perang ini, dia sendiri turut merasai pengalaman diganggu oleh makhluk halus yang berpenghuni di kawasan itu. Dia sebenarnya secara tidak sengaja singgah di muzium itu bersama ahli keluarganya. Pada awal menjejakkan kaki di tapak kawasan itu, dia sudah pun meremang bulu roma dan menandakan ada entiti yang tinggal di kawasan tersebut. Semasa melawat di kawasan itu, adik kepada penulis ini sendiri yang ternampak kelibat askar Jepun di kawasan simpanan bom yang tidak jauh daripada pintu masuk muzium. Katanya askar itu berpakaian lengkap seperti seorang askar yang berbaju warna hijau turplen, dilengkapi dengan boot dan juga topi. Ada yang juga ada ternampak kelibat hitam berkeliaran di pokok besar yang penuh dengan akar, iaitu tempat senjata-senjata disorok oleh askar Jepun. Baiklah, itu sahaja daripada saya tentang misteri Muzium Perang di Pulau Pinang. Jika ada kesilapan dan khilafan saya semasa menceritakan tentang Muzium Perang itu tadi, saya mohon maaf. Baiklah, itu sahaja. Assalamualaikum.